Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ilaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Tuan Imam kita, ahli jawatankuasa Masjid Bandar Universiti, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meneruskan program atau pengisian maghrib kita meskipun dalam keadaan yang agak banyak keterbatasannya. Namun demikian, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan, dan bukan sekadar kita dapat melakukan solat kita, alhamdulillah kita dapat membuat pengisian di antara waktu solat kita. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhingga kepada kita, yang seharusnya di antara perkara yang paling kita syukuri, kerana dalam keadaan seperti sekarang ini kita bukan sahaja dicoba dengan krisis jangkitan penyakit, tetapi di antara cubaan yang dihadapi oleh umat ini ialah untuk menarik mereka kembali ke masjid, kan? Kalau saya kata kalau dahulu mungkin dengan sebab kemalasan ada orang tidak datang ke masjid, tapi hari ini yang rajin pun tidak berani ke masjid. Mungkin satu perkara yang juga merupakan perkara yang harus kita tangani, Namun demikian, dengan keyakinan kita kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT akan sentiasa memelihara kita. Allahumma dafa'anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal junun wal baras wal judham wa sayyi'al asqam wal fahsya' wa munkar wa mihan wa fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an budani muslimina amma. Alhamdulillah, kita dapat menyambung lagi kuliah tentang i'jazul Quran, Saya lebih cenderung menamakan kuliah kita tentang kemu'jizatan. Mukjizat itu sendiri adalah tentang adalah objeknya, tentang kemu'jizatan itu ialah segala perihal berkaitan dengan mukjizat Al-Quran, ataupun juga dalam bahasa Arab disebut sebagai i'jaz Al-Quran. Salah satu daripada sumber yang saya rujuk ialah satu kitab berkaitan dengan i'jaz. Sebenarnya kitab i'jaz ni lama dah, di mana bertajuk i'jaz Al-Quran Al-Bayani, Al-Ustaz Dr. Nabil Mamduh Abu Zaid, di dirasat fi i'jaz Al-Quran. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebahagian daripada kuliah saya mungkin akan terulang, perkara yang saya pernah sampaikan di sini. Namun itu bukanlah masalah yang mungkin besar, kerana salah satu daripada tujuan saya menyampaikan kuliah ini ialah untuk kita merasa sentiasa tertarik, dengan Al-Quran itu, dengan segala apa pendekatan pun. Kerana Al-Quran ini didekati dengan cara apa sekalipun, insya-Allah Al-Quran ini adalah perkara kita akan mendapati kehebatan-kehebatannya. Orang yang membacanya akan terasa nikmat dalam hatinya. Orang yang mengamalkannya akan terasa akan hikmah yang lahir daripada amalan Al-Quran itu. Orang yang menyampaikannya itu juga akan memperolehi bukan penyampaian ilmu saja, tapi juga memperolehi ilmu, burhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada hamba-hambanya yang terpilih, Lebih-lebih lagi sekarang bila kita bercakap tentang i'jaz Al-Quran, daripada zaman Rasulullah SAW lagi sudah ada manusia yang juga mencabar baginda sallallahu alaihi wasallam dengan adanya orang yang mengaku menjadi nabi, sehingga ke akhir zaman akan ada berpuluh-puluh orang yang mengaku menjadi nabi, dan
bukan daripada agama lain saja, daripada agama Islam pun ataupun berunsur Islam. Salah satu daripadanya kalau kita ada bacaan yang banyak berkaitan dengan apa yang ada sekeliling kita ya. Dekat Malaysia ni cabaran tentang pemikiran-pemikiran haddamah ya. Pemikiran-pemikiran yang akan merosak akidah umat Islam ni banyak. Ada ajaran daripada negara-negara yang kita tak sangka kan. Kalau yang dah lazim di Malaysia ni, kalau daripada luar, daripada India, daripada China kan. Ini daripada Jepun pun ada, daripada Korea pun ada ajaran baru ya. Kemudian di antaranya lagi yang sudah bergerak di sekitar awal tahun 2000 lagi, ada satu ajaran agama dari Vietnam pula kan. Dari Vietnam. Adakah ia terkait dengan umat Islam? Ada kaitan dengan umat Islam. Dia nama dia Kuan Yin method ya, Kuan Yin method. Jadi kenapa saya sentuh tentang perkara ini, sebab mereka pun ada usaha juga untuk memanipulasi kandungan Al-Quran. Itu anehnya kan, agama yang tidak berkaitan dengan kalau Samawi, kalau agama Kristian ke atau Nasrani ke ataupun agama Yahudi ke, juga memang adalah asalnya agama Samawi. Kalau ada kesamaan tu kita tak heran ya. Kalau ini menyama-nyamakan diri mereka ya. Di antaranya mereka juga mengulas isi Al-Quran. Boleh pula mentafsir surah Al-Baqarah pakai pula nama-nama orang Islam, kita orang Melayu lah, tapi muka Cina. Baca Al-Quran ikut bumi lah, alif, laam, miim gitu ya. Sebab dalam tulisan yang kalau Ruby Indonesia tu LAAM, yang patutnya baca lam gitu kan maksudnya. Jadi ada usaha juga untuk nak masuk, penetrate ke dalam umat Islam ni dan menggunakan Al-Quran ya. Jadi kalaulah ada orang Islam, kita orang Islam ni bukan semua pandai belaka kan, ada yang baru mendekati Al-Quran itu pada umur usia tua kan, cari terjumpa pula terjumpa pula yang seperti ini ya. Jadi kadang-kadang ini membuat orang, oh ini perkara ni ustaz tak tahu ni, itu jadi bahaya juga ya. Jadi eloklah kita belajar Al-Quran ni bukan sekadar kita belajar mengaji, membaca, ataupun alhamdulillah kita ustaz-ustaz kita banyak yang mengajar tafsir Al-Quran, ada yang mengajar bahasa Al-Quran. Saya juga mengambil satu kuliah bahasa Al-Quran di Kampung Gajah ya. Jadi segala perkara ya, di usia yang tua sekali, di usia tua ni saya rasa saya nak mengajar pun adalah hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Jadi harap kita pun semua ada misi yang sama supaya kita cinta Al-Quran ya. Tentang i'jaz, balik pada i'jaz ya. I'jaz ni, kalau i'jaz ni sebelum ni saya telah terangkan juga, perkataan i'jaz daripada a'jaza itu maksudnya melemahkan. Apa yang dilemahkan? Hujah ya, kerana ada yang meragui Al-Quran, ada yang mencabar Al-Quran, ada yang usahanya meragukan umat Islam supaya tidak mempercayai Al-Quran. Salah satunya Kuan Yin method yang tadi, dia kata begini, Al-Quran itu datang daripada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tak pernah mengajar tentang keganasan, dia kata. Tapi ada orang yang dia namakannya Mustafa, dia kata not Mustafa, Mustafa, dia eja lagi, M-U-S-T-U-F-A, yang menyelitkan ayat-ayat tentang keganasan dalam Al-Quran itu. Pandai pula kan mengulas gitu ya. Saya kalau ada orang Islam yang percaya itu, saya tak faham lah macam mana dia boleh percaya kan. Jadi oleh kerana itu penting kita belajar tentang Al-Quran daripada sumber Al-Quran itu sendiri, daripada ulama-ulama kita, bukan ulama daripada Vietnam ya. Baik, sebenarnya banyak lagi. Kerana Al-Quran ni seperti yang kata tadi, i'jaz ya. Di antara i'jaz yang suka kita terangkan ialah orang yang membacanya dia akan tertarik dengan Al-Quran. Di Indonesia ni ada beberapa bekas padri sekarang ni menjadi da'i yang kuat di Indonesia ya. Mereka ni masuk Islam sebab belajar Al-Quran di mana? Di Vatican ya. Mereka dapati sumber-sumber yang tidak disangka adanya Al-Quran, ataupun Al-Quran itu dipelajari dengan gigihnya, lebih gigih daripada orang Islam belajar Al-Quran itu ada di universiti-universiti di mana orang yang belajar itu bukan mengkajinya bukan daripada orang-orang Islam itu sendiri. Tetapi tidak sedikit daripada mereka ini akhirnya alhamdulillah dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala masuk
Islam, ya. Nah, jadi kalau daripada segi lughah saja, maksudnya ialah dia yang melemahkan. Jadi kalau dari segi istilahi dia ialah kelemahan yang diciptakan secara bertaburan di dalam Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ni disifatkan juga oleh para pengkajinya, dikata it's not a linear, bukan informasi yang linear. Kalau kita belajar tentang Bible contohnya, dia linear tu maksudnya dia segi kronologi salah satu daripadanya. Linear ni banyak aspek lah. Dari segi kronologi, daripada penciptaan alam sampai kepada kematian Yesus itu. Jadi ini tidak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi orang yang tidak familiar dengan Al-Quran, dia akan membaca Al-Quran, dan bila dia baca pengertian Al-Quran tu, dia kata bertaburan isi dia. Sekejap belajar tentang Nabi Musa, sebab tentang akidah, tentang mati dan hidup, tempat dunia, akhirat, syurga, neraka, kemudian masuk kisah Nabi-Nabi, semua masuk Nabi Musa lagi. Jadi bertaburan. Jadi orang yang biasa membuat kajian metodologi ilmiah, dia akan ukur Al-Quran, kalau daripada sudut itu, Al-Quran itu adalah bertaburan. Kerana tidak terbiasa dengan arrangement Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu dia bertaburan ataupun terhimpun, ya, dengan kemudian didatangkan dengan cabaran oleh Al-Quran itu. Jadi cabaran oleh Al-Quran inilah yang kemudiannya disambut oleh orang-orang yang menentang Al-Quran. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri pun, cabaran ini ada stages dia. Pertama, datangkan kitab sepertinya, ya. Datangkan kitab seperti Al-Quran itu sendiri, iaitu satu kitab umpama Al-Quran. Kemudian stage yang berikutnya menghasilkan asyaratu amsalihah, satu surah Al-Quran ini menghasilkan 10 surah. Kemudian cabaran itu berikutnya adalah satu surah sahaja, ya, dengan ayat-ayat yang berkaitan dengannya itu daripada satu stage ke satu stage. Tetapi banyak mana pun atau sedikit mana pun Al-Quran itu telah pun memberikan cabaran, ya, tahaddi ni kepada orang-orang kafir, sampai hari ini tidak terjawab, sampai hari ini tidak mampu untuk dizahirkan. Jadi tentang i'jaz Al-Quran ni pun dia ada sejarahnya yang panjang, bukan baru sekarang orang belajar tentang i'jaz Al-Quran. Bahkan daripada kurun pertama Islam lagi, Hijriyah lagi, sudah ditulis oleh Abu Qatainah Takwil Mushkilatil Quran, ya. Dan juga terdapat kitab-kitab pemandangan Al-Quran menonjol sehingga membawa kepada pembahasan tentang ilmu i'jaz Al-Quran, ya. Kalau kita di pondok-pondok pun kita lihat daripada satu aspek kita belajar tentang balaghah. Jadi i'jaz Al-Quran ini juga saya pernah sebut, ya, saya imbas semula. Dia dibagi kepada berbagai-bagai bidang ataupun perkara juga. Sebenarnya para ulama dia tidak sepakat tentang adakah semua ini. Contohnya hari ini kita bercakap tentang the miracles of the Quran. Ada orang membaca daripada buku yang tulis oleh Harun Yahya, ya. Harun Yahya pun seorang figure yang kontroversial lah sebenarnya. Sebelum tu ada ditulis oleh Muller, seorang mathematician, the miracles of the Quran, dan berbagai-bagai miracles daripada sudut ilmiah saintifik. Sedangkan kita lihat kajian saintifik pun dia akan berubah-ubah. Selain daripada ada mazhab-mazhabnya itu, dia ada pasal-pasal, ya, kematangannya. Jadi para ulama dia tidak sepakat tentang perkara ilmiah ini adalah kemujizatan Al-Quran. Namun demikian tetaplah ia merupakan satu keajaiban. Jadi kurang-kurangnya ia adalah observation tentang kelebihan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi di antara perkara yang disepakati oleh para ulama tentang kemujizatan Al-Quran itu sendiri ialah tentang lughawi dia, al-balaghi, ya, iaitu tentang kemujizatan bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kemujizatan ilmiah, alhamdulillah, artinya sekalipun ia tidak disepakati tetapi juga terbukti merupakan tanda aspek-aspek yang menunjukkan kelebihan Al-Quran.
Ada juga disebut i'jaz ar-raqami, ya, yang itu telah saya sampaikan dalam kuliah yang terakhir sebelum PKP, saya sempat alhamdulillah, iaitu numerical. Angka-angka dalam Al-Quran ini menunjukkan keajaibannya sendiri. Bahkan kalau kita belajar tentang contohnya zakat ataupun belajar tentang faraid contohnya, ya, kadang-kadang hitungannya itu seperti ada yang kurang tepat dari segi matematikal, tetapi bila dikaji betul-betul ada unsur-unsur atau hikmah di sebaliknya, ya. Ada juga akhir-akhir ini ada satu buku yang saya baru beli juga, disebut sebagai Al-I'jaz At-Tashri'i, iaitu i'jaz dari sudut syarak atau mensyariatkan, ya, dari sudut syaraknya, iaitu hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu ternyata ada kemujizatnya sendiri, ya, tentang adanya hukum. Contohnya hukum kalau wanita haid itu kenapa tidak boleh disetubuhi, ya, dikaji juga dari sudut ilmiahnya, ya. Ataupun syariat menghukum sebat bagi orang-orang yang berzina, contohnya begitu, ya. Jadi ada al-i'jaz at-tashri'i yang dikaji, tapi saya belum habis baca buku tu lagi, jadi saya tak berapa nak berkongsi tentang perkara yang saya kurang tahulah, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia kelebihan Al-Quran dari sudut i'jaznya, iaitu perkara yang melemahkan. Jadi pada malam ini saya nak mengambil satu kajian, ya, berkaitan dengan i'jaz lughawi. I'jaz lughawi. Sebab apa? Saya pernah menyampaikan tentang adanya cobaan-cobaan oleh orang bukan Islam untuk mereka menyahut cabaran Al-Quran itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Iaitu kalau kamu merasa ragu tentang apa yang telah dibawa, ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah sepertinya, bahkan panggillah segala penolong. Kalau hari ini lagilah banyak penolong, kan, nak copy paste, nak simpan dalam data berbilion-bilion data, mass data nak digunakan untuk mengalahkan kandungan Al-Quran. Silakan, ya. Syuhada'akum ini ada aulia, pembantu-pembantu, ya, daripada jin dan manusia, ya. Kalau mungkin dengan bahasa kasar je lagi, tapi tidak bermaksud untuk merendahkan, sekiranya Nabi dalam dalam sifatnya sebagai seorang manusia biasa pun, Rasulullah SAW pun tidak mampu melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau masuk, ya. Kalau kita tengok hari ni kehebatan teknologi, kan, komputer, orang lawan main catur pun, apa nama dia dulu, Deep Blue kan namanya, lawan ketika itu. Saya dah tak lama mengikuti perkembangan siapakah Johan Catur hari ni, macam nama India, kan, orang Johan Catur hari ni. Masa itu Kasparov kalau tak salah saya, ya. Dia lawan komputer Deep Blue. Deep Blue ni untuk melawan dia, lawan catur ni, telah diisi dengan segala bentuk ataupun pattern pergerakan yang telah dibuat oleh Johan Catur yang terdahulu, ya, kan. Pattern itu telah study. Kalau dia gerakkan begini, dia dah ada strategi macam mana nak block, ya. Dan setahu saya pada masa itu Kasparov kalah dengan komputer, ya. Hari ini kalau Al-Quran ini hendak dikalahkan dengan komputer, insya-Allah tidak kalah, insya-Allah. Nak ambil lah daripada sudut bahasa sekalipun, insya-Allah, ya. Jadi inilah yang telah berlaku di zaman dahulu, zaman yang belum ada komputer. Contohnya, ya, ketika Musailamah Al-Kadzdzab ini, dia telah menulis yang dikatakan sebagai penerimaan wahyu juga, ya, al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Bunyi macam biasa, kan, kalau kita baca Al-Quran surah al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah, kan, gitu. Bunyi macam biasa. Lahu dhanabun radil wa khurtumun tawil. Bunyi macam elok aja, ya. Gajah, kata. Apakah gajah itu? Apa yang kau ketahui tentang gajah?
Ya, gajah yang berekor kontot kan, apa namanya, khurtum, belalai yang panjang, ya. Jadi kalau daripada sudut bahasa kesusahan Arab, kita boleh kata, sebenarnya kita boleh kata sebiji macam Quran daripada sudut bahasa, dari segi logik bahasa sahaja, ya. Ini kita boleh kata superficial style, dalam Al-Quran ni. Ia memang sebiji mengikut seperti Al-Quran dalam surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Namun daripada sudut yang lain, dari sudut pemaknaan ayat itu sendiri, dari sudut kepentingan untuk membicarakan tentang, contohnya lah, ya, apa pentingnya kita nak bicara tentang gajah itu bertelinga lebar, contohnya berperut bulat, seperti itu, contohnya gitulah. Pemilihan subjek untuk dibicarakan. Kalau tadi itu tentang ekor gajah, tentang belalai gajah, tidak bermakna apa-apa, apalagi kalau nak dikaitkan dengan ayat yang lain. Kalau kita tengok kajian-kajian tentang Al-Quran hari ini, kaitannya surah ini dengan surah sebelumnya, dengan surah yang selepasnya, bahkan kaitan antara ayat yang awal dengan ayat yang akhir di dalam satu surah yang tersendiri, ya. Orang belajar tentang apa namanya, cycle punya efek, ya, tentang keselarian dan juga tentang apa namanya, konsistensi Al-Quran dalam membahas ataupun kandungannya. Jadi Musailamah Al-Kadzab, ya, dia telah menyahut cabaran ini. Dia juga telah mengaku sebagai seorang yang menerima wahyu. Dengan kata lain, dia mengaku jadi Nabi juga. Artinya bukan Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam yang Nabi. Jadi dia inilah yang mencontohkan dirinya sebagai seorang yang boleh mendatangkan seperti Al-Quran ini juga. Maka disebut dalam tafsir Ibn Katsir disebut adanya seorang sahabat Amr ibn al-As. Dia datang jumpa dengan Musailamah ni selepas Rasulullah SAW mengutusnya, dan ketika kedatangan Amr ibn al-As ni, Musailamah pun tanya kepada dia, apa yang telah disampaikan kepada sahabatmu Muhammad itu sekarang ini? Maka Amr ibn al-As memberitahu Rasulullah SAW telah menerima wahyu surah Al-Asr itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Jadi apabila diturunkan kepada Rasulullah SAW, dia mendengar lah. Apabila dia mendengar Rasulullah telah menerima wahyu itu, maka dia pun fikir sekejap. Kemudian dia kata, sebenarnya benda yang serupa pun telah diwahyukan pada aku juga. Mengaku dia, mengaku bukan mengaku, ya, mengaku. Amar bertanya, apa yang kamu terima? Maka dia pun baca, wabar, ya wabar, innama anta iradun wa sadar wasairuka hafrun naqar. Wabar ni ada sejenis binatang, katanya, berbulu, ya, atau hyrax tu apa, bahasa Melayu. Jadi dia kata, wahai wabar, engkau mempunyai dua telinga dan dada, dan yang selebihnya engkau menggali dan masuk ke dalam lubang, kata. Jadi apa, pada kita apa makna dia? Tak ada makna apa sangat, ya kan? Jadi dia tanya Amar, dia kata, apa kamu, apa pandangan kamu, dia kata itu, ya. Maka Amar pun berkata kepadanya, wallahi, dia kata, sesungguhnya kamu tahu, engkau pasti tahu,
ya, wallahi engkau pasti tahu yang engkau itu pembohong, dia kata, ya, kata Ammar memberitahu kepada Musailamah ini, ya. Jadi kalau kita tengok tadi, Musailamah ini dia seorang yang dengan spontan dia boleh berfikir macam tu, ya. Kalau sebenarnya di kalangan orang-orang Arab, terutama sekali sastrawan dahulu, adalah hal yang biasa-biasa saja sebenarnya, ya, perkara yang biasa saja. Mereka boleh mengeluarkan tutur kata dengan kata-kata yang indah, tetapi kalau nak dibandingkan dengan Al-Quran, jauh sekali, ya. Mungkin boleh menggunakan pattern seperti Al-Quran itu, tetapi kalau kita belajar, sebab itu kalau kita belajar tentang bahasa Arab, kesusahan Arab ni, kita belajar sampai kepada kesusastraan daripada zaman jahiliah lagi kita belajar. Maksudnya supaya kita biasa dengan pattern bahasanya, tapi bila kita baca Al-Quran, kita faham kelebihan Al-Quran itu. Baik, hari ini ada lagi sekitar tahun, ini yang betul-betul saya sendiri jumpa lah dalam internet. Mula-mula nak kenal internet dulu. Saya kenal internet ni tahun 95, saya ingat saya, 95. Jadi sejak mula-mula kenal internet ni, antara yang saya jumpa mula-mula sekali dalam AOL ketika itu, American Online ni, ialah surah online. Di antaranya surah yang dicipta, bukan surah palsu, bukan, surah yang dicipta, kerana menyahut wa in kuntum fi raibim mimma tadi, ya. Tapi di Malaysia dinamakan surah palsu oleh akhbar-akhbar, ya. Di antaranya masa tu Zulkifli Nordin lah yang memberitahu ada surah palsu, ya. Saya jumpa sebelum Zulkifli Nordin lagi cuma saya tak popular lah ketika itu, ya. Jadi ada tulisan Arab juga, maksudnya untuk mencabar Al-Quran. Surah Al-Iman dia kata, wazkur fil kitabi al-hawariyina iz asafatir riyah bihim laylan wahum yubharun. Saya sebenarnya tak rasa seronok sebab ini dalam masjid yang membacanya, apalagi nak dibaca dibuji indahkan bunyi, tak serupa dengan kita baca Quran lancar saja kan. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sedap saja kita membacanya, lidah kita ni sedap saja sebab dah terbiasa. Ini ayat yang dibuat-buat, kalau kita hafal pun memang tak sedap, ya, ayat. Walaupun bunyinya wazkur fil kitab, serupa macam ada ayat Al-Quran yang seperti itu juga kan. Jadi kalau kita ada orang yang mengkaji ni, ada satu grup, dia mengkaji daripada kuliah-kuliah yang diberikan oleh Nu'man Khan, Ustaz Nu'man Khan. Pertama sekali dia kata incorrect plagiarism, dia kata, ya. Wazkur fil kitabi tadi itu, ya. Ini yang disebut dalam surah Al-Iman ni. Dia bermula daripada satu uslub yang biasa kita dengar di dalam Al-Quran, wazkur fil kitab, ya. Jadi kalau kita rujuk ni, ada di antaranya dalam surah Maryam, ya. Ini adalah satu ungkapan di dalam Al-Quran yang memerlukan keterkaitannya dengan ayat-ayat yang ada sebelumnya. Jadi kalau dalam telahan pengkaji ni, dia kata ia ditulis sedemikian rupa semata-mata untuk membuat orang-orang Islam yang membacanya merasa ayat-ayat ini adalah yang terbiasa di jiwa mereka, ya. Hal-hal yang orang, terutama sekali golongan Nasrani, ya, bila mereka hendak membuat ataupun menyampaikan dakwah mereka di kalangan orang-orang Islam, mereka akan menggunakan elemen-elemen seperti yang ada di dalam Islam itu sendiri. Ini merupakan satu pendekatan biasa, contextualization, ya.
Jadi kita lihat ini ayat saya nak sentuh sikit tentang bagaimana mereka apabila mereka menampilkan apa saja yang sifat dia ikonik kepada agama mereka. Contohnya wajah Jesus contohnya, ya. Kalau kita tengok di Eropah, wajahnya seperti orang putih, ya. Sampai di tanah Melayu pun mungkin orang Melayu ni kan, tanah Melayu ni kita kalau tengok orang putih kan, orang dulu-dulu dah tengok orang putih ni hebat, kita tengok, ya. Mata biru, hidung mancung, kulit putih, kan. Jadi ada kehebatan. Kalau tak payah ditukar pun tak apa. Ya. Tapi kalau di Afrika kita tengok, saya ada koreksi dia, gambar-gambar Jesus tu hitam-hitam belaka di Afrika. Dia sesuai dengan masyarakat mungkin masyarakat yang kalau dia melihat yang selain daripada bangsa dia rasa alien, kan. Dia rasa ada alienated sikit. Kalau di China, gambar Jesus ni sepet-sepet belaka. Ya. Kalau di Indonesia, banyak contextualization ni berlaku dari segi rumah ibadah, pemakaian, pakai songkok. Saya dulu tengok TV Indonesia, dululah zaman Soeharto lagi, saya tengok orang pakai songkok, dengar bunyi elok ceramah itu, kemudian diakhiri dengan datanglah ke dalam cinta kasih Yesus Kristus. Kita pelik kan, pakai songkok, pakai songkok hitam. Sangkaan kita sini kalau songkok hitam tu orang Islam lah, orang Islam. Sebab bahkan di Indonesia pun sangkaan mereka orang pakai songkok ni adalah orang Islam belaka. Tapi hari ini orang bukan Islam pakai songkok supaya orang Melayu rasa dekat dengan mereka. Dalam politik orang buat macam tu juga, kan. Jadi kita lihat bagaimana dalam agama yang lain bila nak masuk ataupun nak mendekati orang Islam, mereka gunakan elemen-elemen yang ada dalam Islam. Terutama sekali agama-agama yang ada missionary, ya, bersifat missionary. Agama-agama yang tidak bersifat missionary, mereka tak nampak sangat kecenderungan seperti itu. Kita tengok agama seperti ini, kalau boleh serupa orang Melayu, kalau boleh pakai jubah, kalau boleh pakai serban, kalau boleh pakai tudung, mereka akan pakai untuk menjadikan orang Islam merasa dekat. Salah satunya dalam bahasa seperti ini, ya. Yang ini bukan hanya dituju pada orang Melayu, orang Islam Melayu ke, orang putih ke, Cina ke, Rusia ke, akan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Jadi siapa yang baca bahasa Arab ni, dia akan terbiasa dengan pattern ataupun pola bahasa itu sendiri. Salah satunya ni tadi tentang wazkur fil kitab, supaya orang Islam merasa oh ini biasa kami dengar, kan. Tidak dengan semena-mena begitu dia akan tolak. Tentang ayat yang tadi juga, wazkur fil kitab, digunakan perkataan pemilihan. Salah satu daripada yang dikaji ni tentang pemilihan kata. Dia guna dalam ayat ini ar-riyah. Dalam Al-Quran kita banyak guna ar-riyah. Riyah dengan riyah ni maksudnya sama, ya. Riyah ini satu kalau pluralnya riyah, ya. Dan disebut di dalam itu angin ar-riyah, meniup. Ketika mana kita dalam buku ini, dalam ayat yang dicipta tadi ini mengatakan tentang al-hawarijin, ya kan, tentang al-hawarijin. Dalam kita tahu bahawa al-hawarijin ini di dalam Al-Quran merujuk kepada penolong-penolong, ya, Nabi Isa, disciples. Yang dalam dulu saya belajar kat sekolah missionary itu selalu dengar perkataan disciples ni, the 12 disciples of Jesus, the last supper, kan. Jadi bersama dengan disciples ni mereka belayar, ya. Wazkur fil kitabi hawarijina iz asafatir riyah bihim lailan wahum yubahirun. Jadi dalam ayat yang tadi itu, ini menunjukkan satu pemilihan yang silap, ya. Apabila dia memilih ar-riyah, riyah itu bermaksud
angin, ya, angin yang membawa keberkatan. Sedangkan rih itu bermaksud angin dengan ributnya, ya, yang dikaitkan dengan hukuman ataupun azab, ya. Jadi mereka sepatutnya menggunakan rih instead of riyah itu sendiri, ya. Al-Quran dan sunnah, ya, dalam pemilihan ar-rih dan ar-riyah ini, rih yang bermaksud azab kepada orang-orang yang didatangkan rih ini. Kalau kita boleh lihat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-18, dalam Fussilat dalam ke-86, saya tak paparkan semuanya, tapi terdapat beberapa ayat, ya. Az-Zariyat 43, Qamar 19, Al-Haqqah ayat yang ke-6. Sedangkan riyah ini kalau dalam Al-Quran digunakan, ya, di dalam surah Al-Hijr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menggunakan ataupun pernah menggunakan perkataan ini dalam doa baginda, ya Allah, datangkanlah ar-riyah, datangkanlah ar-riyah dan bukan ar-riyah. Maksudnya ar-riyah ini bermaksud positif, ar-riyah pula bermaksud hukuman, ya. Jadi kita lihat pemilihan kata pun menjadi masalah, ya, kepada mereka. Baik, ini pembahasan tentang, saya nak bahas panjang-panjang pun rasa macam tak berapa nak ini, sebab ini sebagai contoh tidak cermatnya mereka, ya, dalam usaha mereka nak meniru Al-Quran seperti Al-Quran. Dari aspek bahasanya ternyata mudah dikesan kegagalan mereka di dalam hendak menggunakan uslub Al-Quran itu sendiri. Mungkin secara kasar, ya, secara superficial saja, ia mungkin menampakkan mereka ini canggih belaka, ya. Mereka nampak macam berjaya lah, ya. Jadi oleh kerana itu, kita sebagai orang Islam pula, Al-Quran itu ada di tangan kita. Jadi Al-Quran itu harus lebih kita hargai daripada orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam ini sampai mengkaji Al-Quran, bagaimana dengan sikap kita terhadap Al-Quran itu sendiri, ya? Adakah kita membaca Al-Quran itu setiap hari atau tidak? Jadi dengan demikian perlulah, suka juga saya nak berkongsi, ya, di mana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna hadzal Quran ma'dubatullah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu hidangan. Apa yang kita buat dengan hidangan? Kita makan hidangan, ya kan? Takkan orang nak hidang sesuatu yang kita tak boleh makan. Jadi kita dijamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Dengan kata lain, kalau orang yang tidak membaca Al-Quran ini, adalah kelaparan rohani yang berlaku pada dia, ya. Fata'allamu ma'dubatallah mastata'tum, maka hendaklah kamu mempelajari Al-Quran itu seberapa yang kamu mampu. Inna hadzal Quran hablullahil matin wa nurun matin, ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali Allah yang kukuh, ya. Jadi kalau kita sebut tali, ialah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita akan terlepas mana saja. Tetapi dengan pegang pada tali Allah, kita tutup mata pun kita akan berada di jalan yang betul, ya. Jadi, dan tali yang kukuh, ya. Fastamsaka bil urwatil wusqa ni, orang-orang yang mengikut jalan Allah SWT, maka mereka ini berpegang kepada satu pegangan yang kukuh. Dan wa nurun mubin,
merupakan cahaya yang terang, tara cahaya yang jelas. Wa syifaa'un nafi'. Ia merupakan, saya baca daripada maksud hadis, syifa' adalah kesembuhan, syifa' merupakan kesembuhan. Nafi' kesembuhan yang memberi manfaat. Syifa'un nafi'. Nurul mubin syifa'un nafi' wa ismatun liman tamassaka bihi. Dan ia juga merupakan pelindung, ismah. Ismah ini ada perkataan kaitan, kalau kita sebut berkaitan dengan Rasulullah SAW adalah maksum, terlindung daripada dosa, kan? Di perlindungan bagi orang-orang yang berpegang kepadanya. Wa manjatun liman ittaba'ahu la ya'waju fayuqawwamu. Dan ia merupakan pelepasan ataupun salvation, keselamatan daripada bagi orang-orang yang mengikutinya, Dan agak panjang hadis ini, Kita pun alhamdulillah sampai di penghujung waktu kita. Jadi inilah sikap kita yang seharusnya, sikap kita yang seharusnya terhadap Al-Quran itu. Kalau dalam kuliah ini, di antara yang saya katakan terhadap misi saya dalam menyampaikan kuliah ini, bukanlah nak menyampaikan bahasa Al-Quran, bukan nak mengajar tajwid, bukan nak mengajar tafsir, tetapi mengambil satu pendekatan, iaitu bagaimana kita appreciate kelebihan, keajaiban dan kekuatan yang sebenar yang dalam Al-Quran itu. Tetapi inilah di antara aspek yang mungkin paling kurang dipandang oleh kita sebagai orang yang tidak bertutur dalam bahasa Al-Quran itu sendiri. Kalaupun kita tidak memahami keseluruhan bahasanya, sekurang-kurangnya kita mengetahui ada aspek kelebihan Al-Quran dari sudut ini. Ini membuktikan Al-Quran itu dikaji daripada sudut apa sahaja, dicabar dengan apa sahaja kekuatan atau teknologi yang ada dengan kita. Yakinlah sebagai seorang Muslim, pegangan kepada Al-Quran itu adalah yang terbaik, Jadi jangan sampai kita ada keraguan oleh orang-orang yang tidak memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah SWT berkati majlis kita. Kita tutup dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal jununa wal baras wal juzam wa sayyi'al asqam wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassa wa an budal muslimina amma. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.